Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita mulakan dengan perkembangan aliran trafik yang dijangka meningkat mulai esok. Dengan jangkaan 2.62 juta kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya utama menuju pantai timur, utara dan selatan susulan sambutan Deepavali. Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya LLM, Datuk Sazali Harun berkata, bagi mendepani peningkatan trafik, LLM telah mengarahkan semua syarikat konsesi lebuh raya untuk melakukan persediaan rapi agar perjalanan pengguna lebuh raya selamat dan lancar sepanjang tempoh itu. Pihaknya turut mengarahkan syarikat konsesi lebuh raya agar tidak melaksanakan sebarang penutupan lorong kecuali bagi kes dan kerja kecemasan bermula Khamis ini hingga Isnin. Selain memastikan pengoperasian lebuh raya serta kawasan rehat dan rawat RNR dalam keadaan baik dan menyediakan kemudahan tambahan seperti tempat letak kereta serta tandas mudah alih. Kerajaan Melaka memperuntukkan sumbangan berjumlah RM200,000 kepada 1,000 orang daripada masyarakat India Melaka sempena perayaan Deepavali tahun ini. Beliau berkata kerajaan negeri sentiasa mendengar keperluan masyarakat India dan optimis dalam memastikan aspek kebajikan serta kesejahteraan rakyat tanpa mengira bangsa dan agama dijadikan keutamaan. Masyarakat India untuk menyambut hari Deepavali pada 31 hari bulan ini dengan kerajaan yang diberikan dengan kerjasama persatuan NGO, kerajaan negeri menyokong dan mengeluarkan bajet RM200,000 untuk 1,000 orang penerima daripada kaum India pada malam ini. Sabah terus komited dalam membantu anak-anak kelahiran negeri itu khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk itu sebanyak RM113 juta diperuntukkan setiap tahun untuk para pelajar yang memohon beasiswa kerajaan negeri Sabah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Muhammad Arifin Datuk Muhammad Arif berkata, jumlah penerima bantuan juga ditingkatkan daripada 1,000 pelajar kepada 5,000 penerima. Ini bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir daripada menerima manfaat yang disediakan oleh kerajaan negeri itu. Beliau berkata demikian pada program Roadshow Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah yang berlangsung di Dewan Utama Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan. Lebih 200 perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS pelbagai sektor dijangka menyertai Hari Ekspor Kuala Lumpur 2024 yang antara inisiatif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matret untuk membangunkan lebih ramai usahawan pengekspor daripada kalangan perusahaan mikro kecil dan sederhana. Siri terakhir acara itu bakal berlangsung di Menara Matret pada 6 dan 7 November ini. Penganjuran terdahulu di beberapa negeri termasuk Melaka, Sarawak dan Selangor dihadiri lebih 1,000 peserta. Orang ramai terutama usahawan PMKS turut disaran hadir bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan ekspor. Ini termasuk mempelajari kaedah terbaik mempromosikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan ke pasaran antarabangsa oleh syarikat pengekspor berjaya. 3 lelaki diburu disyaki terbabit dalam kegiatan curi kabel Telekom Malaysia di daerah Dungun. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, ketiga-tiga suspek yang dikenali sebagai geng Baim itu mula aktif mencuri kabel sejak April lalu. Ketiga-tiga suspek diburu susulan pihak polis terserempak dengan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Setelah menyedari kehadiran polis, kenderaan itu memecut laju sebelum 4 lelaki keluar dari kereta dan melarikan diri. Bagaimanapun, seorang daripadanya berjaya ditahan manakala 3 lagi suspek meloloskan diri. Hasil pemeriksaan turut merampas beberapa peralatan dan barangan yang digunakan untuk mencuri kabel dirampas. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah berhampiran. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Assalamualaikum.